بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره وبركته وهداه، Allahumma amin. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala kebaikan, kerahmatan, keampunan kepada kita bersama insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan dalam kitab Arba'un Al-Malayuwiyah fi Adabit Ta'amuli Ma'an Nas. Hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan etika dalam kita berinteraksi dalam kehidupan kita. Dan tajuk yang akan masuk pada pagi ini berkaitan dengan hadis fi Adabit Ta'amuli Asna As-Safar. Hadis-hadis yang menceritakan tentang adab-adab permusafiran. Adab-adab kita nak musafir, berjalan. Dalam kehidupan ni kita musafir. Kita pergi sana, pergi sini. Ada musafir yang wajib, seperti mengerjakan haji, mencari ilmu. Ada musafir yang berbentuk harus. Kita ziarah kawan-kawan, kita ziarah adik-beradik. Ada musafir yang berbentuk sunat dan sebagainya. Jadi dalam setiap permusafiran ini ada tata cara dia, ada adab dan etika yang diajar dan diberikan panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang dibawa dalam tajuk ini. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "As-safaru qit'atan min al-'adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ." Hadis sahih, riwayat dari Al-Bukhari. Yang kedua daripada sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, was-thalathatu rakbun." Hadis hasan, riwayat dari Abu Dawud. Yang ketiga daripada sahabat yang bernama Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an, yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Alaikum bi sayril lail fa innal arda tutwa bil laili ma la tutwa bin nahar. Wa iyyakum wat ta'ris 'ala at-tariq fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hayyat, wa man nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu lan yadurruhu syai'un hatta yartahil." 3 hadis yang dibawa dalam tajuk berkaitan dengan adab-adab permusafiran. Hadis pertama, riwayat dari Abu Hurairah, sahabat yang tidak perlu diperkenalkan lagi, sahabat hebat, di antara ataupun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermusafir itu adalah satu bentuk azab. Nabi kata musafir ni, bila sebut musafir, dia akan ada susah, dia akan ada masyaqqah, dia akan ada yang dipanggil sebagai sedikit dari azab. Ia memisahkan seseorang itu daripada makanan, minuman dan tidurnya.
Bila musafir ni, bila berjalan ni, ialah ada masalah. Kadang-kadang makan tak berapa nak tetap masak. Begitu juga apatah lagi lah musafir konteks zaman dulu. Jalan dengan gunakan kenderaan unta atau berjalan kaki. Jadi nak jumpa tempat-tempat minum, tempat makan ni susah. Kalau zaman lah mungkin tak susah lah. Kedai ni kira penuh. Tetapi zaman dulu, dalam konteks zaman tu. Dan tidurnya, kadang tidur pun tak cukup bila musafir ni, ya lah. Nak kena berjalan, nak kena apa. Apabila seseorang daripada kamu telah selesai daripada urusannya, maka hendaklah dia segera pulang kepada ahli keluarganya. Jadi dalam hadis yang pertama ni, Nabi nak cerita tentang musafir ni, dia mesti ada susah. Kok mana pun. Kalaupun kita kata zaman lah ni musafir dengan kapal terbang, dengan apa mana susah. Tetap ada susah. Dengan susah zaman lah. Dengan susah nak kena tunggu masa, nak kena apa, dan sebagainya. Sebab itulah dalam perbahasan fiqh, bila kita buka tajuk puasa sebagai contoh, orang yang bermusafir dibolehkan ataupun diharuskan untuk dia berbuka dengan syarat-syaratnya lah. Maka dibahaskan dalam ilmu usul fiqh atas illah apa, atas alasan apa orang yang musafir itu diharuskan berbuka puasa. Adakah kerana susah? Adakah kerana payah? Ataupun sebab penat, sebab letih, sebab apa? Dibolehkan untuk berbuka puasa kepada orang yang musafir, kata ulama usul, atas sebab musafir itu sendiri. Illahnya ialah musafir. Yang menyebabkan dan membolehkan dia berbuka puasa adalah musafir. Bukan sebab susah. Sebab susah ni bergantung. Ada orang musafir, kadang-kadang susahnya tak tahu mana. Ada orang yang kadang-kadang susahnya itu bersangatan. Jadi hukum fiqh dia kena terbina di atas satu illah yang sifatnya tetap. Dia tak boleh illah itu pada orang ni macam tu, pada orang tak jadi. Jadi bila agama mengharuskan untuk berbuka puasa kepada orang yang musafir, illahnya sebab apa? Sebab musafir. Sebab perjalanan itu sendiri. Walaupun kemungkinan perjalanan dia itu tidak menghadapi kesukaran yang bersangatan. Bukan sebab letih. Kadang-kadang orang musafir naik kapal terbang 10 jam dia tak letih pun. Tapi boleh tak dia buka puasa? Boleh. Sebab musafir. Walaupun kadang-kadang orang berjalan dekat dia letih, tapi tak capai maksud musafir, boleh buka puasa tak? Tak boleh. Sebab dia tidak musafir. Itu maksud ataupun yang kita katakan illah kepada sesuatu hukum itu terbina. Dalam hadis Nabi nak kata, musafir ini secara biasanya, secara asasnya, dia mesti akan berhadapan dengan azab, dengan kesukaran, kesusahan. Cuma berdasarkan kepada orang masing-masing lah. Ada azab dia tu susah, ada azab dia tu sikit, ada dia sukar tu payah dan sebagainya. Lalu di hujung Nabi kata, apabila seseorang itu musafir dan dia selesai tugasan daripada musafir, maka hendaklah segera pulang. Sebab tak bagus musafir dalam tempoh yang panjang, tinggal ahli keluarga, tinggal semua, sedangkan dia tak ada apa-apa urusan lain pun. Selesai daripada tujuan dia musafir itu, Nabi kata bersegeralah untuk pulang kepada ahli keluarganya. Pergi mana pun lah. Apa pun urusan, kita pergi berjalan ke pergi mana ke, bila dah selesai kerja kita, disunatkan pada kita untuk segera pulang. Kalau kita tinggal ahli keluarga kita apa semua, kita disunatkan untuk segera berpulang. Ini di antara adabnya, di antara tata cara. Sebab itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana jadi khalifah, bila dia jadi khalifah, dia kena hantar pasukan-pasukan tentera dia dalam misi-misi keamanan, untuk pembebasan wilayah-wilayah Islam. Hantarlah pada tempat. Dan akhirnya Umar buat satu polisi. Tentera yang dia hantar tak boleh lebih dalam tempoh sekian-sekian. Tak boleh duduk dalam tempoh yang panjang. Mungkin 2 bulan tu saya tak ingat. Tapi tak boleh lebih daripada tempoh tu. Habis itu kena balik. Kerana dia ada tanggungjawab kepada keluarga. Ada tanggungjawab kepada orang yang dia tinggal. Ini di antara benda-benda yang agama tekankan. Buat semua benda tu, dia kena ada etika dia, ada tata cara dia, dan ada adabnya. Jadi dalam hadis yang pertama ni, apa yang Nabi nak ajak kepada kita adalah apabila kita selesai
daripada musafir dan urusan kerja kita, maka segeralah pulang. Segeralah pulang. Kerana tanggungjawab kita kepada orang yang kita tinggal pun ada untuk kita lunaskan. Hadirin mukminin, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua riwayat dari Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As, sahabat Nabi. Dia sahabat dan ayah dia juga sahabat. Amr ibn As sahabat. Anak dia adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn As. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr ni sahabat yang terkenal dengan ahli ibadah. Dia sangat suka beribadah sehingga ibadahnya pada satu peringkat telajak. Dia punya semangat nak ibadah ni sampai telajak. Dia buat benda yang Nabi suruh takat tu, dia lajak. Dan diperbetulkan oleh Nabi SAW. Inilah sahabat dia, Abdullah ibn Amr. Sementara Abdullah ibn Umar itu anak Sayyidina Umar. Yang ni Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Dia sahabat dan ayah dia juga sahabat. Tapi dia lebih awal masuk Islam daripada ayahnya. Kata Abdullah ibn Amr ibn As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermusafir seorang diri adalah syaitan. Nabi kata musafir seorang diri ni, solo punya permusafiran, Nabi ibaratkan itu syaitan. Bermusafir dengan dua orang, itu dua syaitan. Manakala bermusafir dengan tiga orang, itu membentuk sekumpulan permusafiran. Hadis ni darjah ataupun statusnya hasan, riwayat dari Abu Dawud. Hadis ni nak gambarkan pada kita, bila kita bermusafir, bila kita berjalan, berjalan mana-mana lah, sama ada musafir itu dengan tujuan yang wajib, ataupun yang sunat, ataupun yang harus, maka seboleh mungkin elakkan dari bermusafir secara berseorangan. Ataupun dua orang pun tak bagus. Musafir ni 3 orang ke atas. Itu digalakkan oleh Nabi SAW. Maksud musafir seorang adalah syaitan, sebab dia mendedahkan kepada mara bahaya, dia mendedahkan kepada macam-macam perkara lah. Dan bukan bermaksud benda tu dilarang terus. Dia bukanlah sampai ke peringkat haram. Tapi seboleh mungkin, kalau tak ada apa-apa halangan dan keperluan, elakkan dari bermusafir secara berseorangan. Bukan kata haram. Lagi kata haram pula, kan ada orang nak buat solo punya perjalanan. Tak haram. Tapi kalau tak ada apa-apa alasan, apa-apa yang membolehkan untuk dia cari orang ajak pergi berjalan, lebih baiklah bermusafir dalam bentuk kumpulan, kerana dia lebih menjamin keamanan dan dia akan mengelakkan kepada sebarang bahaya. Itulah maksud hadis. Jadi jangan kita, bila orang nak pergi abang kata saya nak pergi berjalan seorang-seorang ni, kita kata setan. Ada. Bukan. Maksud hadis tu elakkan daripada bersendirian ni ialah. Dia akan, sebab syaitan ni dia akan takut kepada orang yang dalam kumpulan. Syaitan ni dia akan, bila kita kumpulan, kita saling nasihat menasihati, kita saling memperingatkan, kita jadi, benda tu dia jadi kukuh, dia jadi kuat. Dia akan menghalang daripada iblis, dari syaitan yang akan mengganggu kita. Sementara kalau kita berseorangan, kita berdua, jadi ini benda-benda yang mendedahkan kita kepada bahaya dari sudut luarannya, gangguan-gangguan sepanjang perjalanan, dan juga bahaya dari sudut dalamannya, iaitulah gangguan dari iblis. Maka jika tidak ada apa-apa alasan dan tidak ada apa-apa tujuan pun yang memungkinkan untuk dia musafir secara berseorangan, maka elakkanlah. Dan lebih-lebih lagi orang perempuan lagi tak boleh lah. Sebab dalam hadis yang sebut jelas, orang perempuan ni musafir, kalau melebihi daripada jarak permusafiran, dia kena ada mahram, dia kena ada peneman, sama ada mahram ataupun suami ataupun siapa. Tak boleh untuk bermusafir secara berseorangan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Khalid ibn Ma'dan, dia menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada malam hari, kerana bumi itu dilipat, yakni jarak yang jauh menjadi pendek pada waktu malam, bukannya pada waktu siang. Janganlah kamu memasang kemah di atas jalan,
kerana ia adalah tempat laluan binatang tunggangan dan tempat tinggal bagi ular-ular. Sesiapa yang ingin berhenti di satu tempat, maka hendaklah dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Nescaya dia tidak ada apa yang akan memudaratkannya sehinggalah dia berangkat pergi. Jadi dalam hadis yang ketiga ni yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan berstatus sahih dalam kitabnya, dia memberi kepada kita beberapa panduan dalam adab musafir. Yang pertama, Nabi kata digalakkan berjalan ni pada waktu malam. Dia mungkin ada kaitanlah dengan konteks cuaca pada waktu tu. Ya, jalan pada waktu siang ni dengan panas, dengan apa. Cuma Nabi suruh kita berjalan pada waktu malam dengan satu alasan yang Nabi sebut, perjalanan waktu malam ni jarak dia pendek. Maksud dia apa? Ialah bila waktu malam ni keadaan tak sesak, keadaan tak sibuk, maka ketika itu dia perjalanan akan memudahkanlah. Jadi dalam maksud yang pertama ni, poin yang pertama ni, kita kena faham berdasarkan konteks, keadaan. Keadaan semasa kita macam mana. Kalau kita rasa sesuainya untuk berjalan pada waktu siang, okeylah. Dia tak ada lah bertentangan dengan maksud hadis. Cuma apa yang disebut tu berdasarkan keadaan tempat dan suasana pada waktu itu. Jalan pada waktu siang ni sebab cuaca. Kan di Mekah Madinah ni panas. Perjalanan tanah Arab ni panas, dia ada musim panas. Bila musim panas ni jalan pada waktu siang, ni macam sekarang ni Madinah 50, mencecah 50. Minggu lepas saya baru balik dari Madinah, dari Mekah. Cuaca di Madinah minggu lepas 50 siang, malam 44. Dia tak turun jauh, malam dengan angin yang begitu panas. Jadi sebab itulah, mungkinlah sebab tu Nabi suruh kita berjalan pada waktu malam, kerana waktu malam ni dia lebih tenang, lebih relax, dan dia mengelakkan daripada kesesakan. Tapi kalau dalam konteks kita yang memerlukan jalan pada waktu siang, tak payah, ikutlah. Kerana mungkin zaman kita ni sesuai pada waktu siang. Malam kita bawa dengan bahaya, dengan mengantuk, dengan apa, mungkin dengan kita sesuai untuk waktu siang. Kemudian yang kedua, Nabi kata dalam hadis tadi, apabila kita nak pasang kemah, ni dalam konteks zaman dulu juga. Bila musafir ni sampai satu tempat nak berehat, pasang kemah. Pasang kemah pasang apa? Zaman dulu pun ada orang buat jenis-jenis ni. Jalan, dia musafir tanpa sekadar nak tengok pemandangan alam apa semua ni, dia singgah satu tempat pasang kemah. Jadi bila nak pasang kemah ni, Nabi kata elakkan pasang kemah di atas jalan. Tak bolehlah pergi pasang kemah tengah jalan. Kerana itu laluan orang ataupun laluan binatang, laluan kenderaan. Dan juga jangan pasang di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal binatang. Macam lubang-lubang, ada semok-semok, tak boleh. Kerana ini tempat tinggal binatang. Kita pergi kacau tempat tinggal, ular dan sebagainya. Jadi elakkan daripada benda-benda tu. Sebab ni nak elak dari bahaya lah. Maksud Nabi dalam hadis ni ialah apabila kita buat satu-satu perkara, kita jangan mendedahkan diri kita kepada bahaya. Kerana konsep dalam agama ni mudah. Ada satu hadis yang Nabi sebut, la darara wa la dirar. Agama ni apa? Jangan kita memberi mudarat pada orang lain, dan jangan kita mendedahkan diri kita kepada kemudaratan. Itu agama. Mudah. Jangan buat benda-benda yang boleh memudaratkan kita, dan jangan kita buat benda yang boleh memudaratkan orang lain. Selamat kita. Itu hadis yang dijadikan sebagai satu konsep dalam kita beragama. Yang ketiga, dalam poin hadis ni, Nabi kata apa? Bila kita pergi satu tempat, bila kita pergi satu tempat, kita singgah satu tempat, kita baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan apa yang diciptakannya. Tak kira lah tempat ni sama ada kemah ke, sama ada rubah ke, sama ada bilik hotel yang kita menginap ke. Tempat tu tempat yang baru kita singgah. Baca doa ni.
Baca doa ni untuk apa? Nabi kata, Allah akan pelihara dia daripada segala gangguan makhluk sehinggalah dia berlalu pergi. Kadang-kadang kita tak tahu tempat tu tempat yang kita baru singgah, kita tak tahu bahaya nak main macam mana. Sama ada gangguan makhluk kita nampak ke, orang jahat ke, binatang ke, ataupun gangguan makhluk-makhluk yang kita tak nampak, jin iblis ni. Maka baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama ada kita singgah tempat tu, tempat rumah orang pun sama, ataupun ialah kita pergi rata tempat, mungkin musafir dengan tujuan kerja, kita check in di hotel mana-mana, tempat tu baru bagi kita, baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, supaya kita terpelihara daripada gangguan. Tak kiralah gangguan apa saja, makhluk yang kita nampak ataupun makhluk yang kita tak nampak. Jaminan yang Nabi sebut, bila kita baca doa ni, Allah akan pelihara kita sampai kita berangkat pergi. Ini tips ataupun doa yang ringkas, tapi dia punya kesan dia begitu besar, iaitulah Allah akan pelihara daripada sebarang gangguan makhluk. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tadi juga, antara pengajaran yang boleh kita ambil selain daripada apa yang disebut secara nyata tadi dalam adab-adab musafir ni, ialah apabila selesai musafir, Nabi kata tadi, bila selesai musafir kita segera baliklah, segera balik. Dan apabila kita balik, antara adabnya ialah kita jangan balik pada waktu yang ahli keluarga kita tak bersedia. Contoh dia, waktu tengah malam. Waktu tengah malam balik dengan nak buat kejutan, tak bagi tahu atau tak maklum, ini satu benda yang tak bagus. Mungkin kita rasa ni nak surprise, tak bagus, sebab dia akan mengganggu dan sebagainya. Kalau nak balik tengah malam pun maklumkan, zaman lah ni boleh maklumkan. Dalam konteks zaman dulu, Nabi tak bagi balik tengah malam ni sebab susah nak maklumkan. Sebab itu sahabat-sahabat bila balik daripada musafir, bila sampai di pinggir Madinah, contohlah sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, mereka akan tunggu dulu sampai subuh, sampai dah cerah, sampai dah masuk subuh, dah sembahyang subuh, baru balik. Sebab nak maklumkan susah waktu tu. Nabi tak mau, Nabi nak ajak para sahabat supaya jangan ganggulah orang-orang yang mungkin waktu tu waktu rehat. Ya, walaupun dia isteri kita, walaupun dia ahli keluarga kita, tapi dia ada hak dah untuk dia rehat pada waktu tu. Dalam konteks zaman tu. Zaman lah ni kita boleh untuk maklumkan apa? Kalau kata perlu untuk sampai tengah malam ke awal pagi, maklumkan. Supaya orang yang akan tunggu kita itu, dia akan sambut kita dalam keadaan bersedia. Dan keadaan bersedia. Kemudian bila kita basuh satu-satu tempat, bila kita musafir ni, kita pergi satu tempat, kita balik negeri kita ataupun kita pergi tempat orang, ada doa dah. Ada doa masuk satu-satu tempat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Doa dia ialah Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal aradina sab'a wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ni bila kita sampai satu-satu tempat, kita nak masuk tempat tu, kita baca doa ni. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan apa-apa yang dinaunginya. Wa rabbal ardina sab'a wa ma aqlalna, dan juga Tuhan yang menciptakan bumi dan apa yang ada dalam perut bumi. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna, Tuhan yang menciptakan iblis syaitan dan apa-apa yang disesatkan oleh iblis syaitan. Wa rabbar riyah wa ma zarayna, Tuhan yang menciptakan angin dan apa-apa yang dilayangkan oleh angin. As'aluka khaira hadhil qaryah, ya Allah, aku mohon kebaikan tempat ni. Tempat yang kita nak masuk ni, kita minta, ya Allah, moga-moga kebaikan tempat ni aku dapat. Wa khairu ahliha, kebaikan penghuninya. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada dalam tempat. Nabi minta 3 perkara. Ya Allah, kurniakan aku punya tempat yang aku masuk ni kebaikan dapat pada aku.
kebaikan penghuni dia. Kalau orang-orang dia baik, baik tu dapat ke aku juga. Dan segala kebaikan yang terdapat dalam tempat ni. Wa a'udzubika min syarriha, ya Allah aku minta lindung dari kejahatan tempat ni. Wa syarri ahliha, dan kejahatan penghuninya. Wa syarri ma fiha, dan segala kejahatan yang terdapat di dalamnya. Maknanya apa? Nabi minta, ya Allah bagi aku masuk tempat ni segala kebaikan tu ada. Kalau aku masuk tempat ni katalah tempat yang jahat, penghuninya jahat, elakkan aku daripada kejahatan. Sebab kita tak tahu tempat-tempat yang kita nak pergi ni. Ya, musafir. Yalah, kalau dalam konteks musafir dekat-dekat apa. Mungkin kita dihantar pergi satu musafir dengan tujuan kerja satu tempat yang kita tak nak pergi, jauh. Kalau kita tak kenal siapa, maka kita nak kena minta dari Allah supaya dapat petunjuk dan berikan kebaikan pada kita. Dan kalaulah ada kejahatan-kejahatan di tempat tu, penghuninya dan sebagainya, elakkan segala kejahatan. Ini apabila kita pergi satu-satu tempat. Apabila kita balik daripada satu-satu musafir, balik daripada satu-satu permusafiran, ada doa dia. Ada doa dia. Walaupun dalam sebahagian dia sebut, ini orang yang balik dari haji umrah. Termasuklah, tak kira lah. Haji ke umrah ke musafir dengan tujuan kerja ke apa ke, balik sampai tempat dia, doa dia apa? Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. 4 perkataan. Maksud dia apa? Kami adalah orang-orang yang kembali. Aibun, kami kembali. Taibun, kami bertaubat. Kembali dalam keadaan bertaubat. Abidun, kami orang-orang yang cuba menghambakan diri pada Allah. Ya Rabbina hamidun, dan kami memuji Tuhan kami. Sebut itu. Sebut itu. Puji Allah, minta ampun, nyatakan kita nak jadi hamba yang baik. Ini di antara adab. Walaupun kita rasa, apa kaitan doa ni dengan balik musafir? Nabi nak ajak kita, bila kita balik dari satu-satu permusafiran, kan balik ni dimakna raja'. Bahasa Arab sebut raja' balik. Taubat, maksud dia raja'. Taubat ni. Maka ada dia punya hubung kait di antara balik dari musafir dengan bertaubat pada Allah. Orang yang berpatah balik maksudnya taubat. Nabi nak ajak kita dalam apa keadaan sekalipun puji Allah. Dan dalam apa keadaan sekalipun cuba untuk jadi hamba Allah. Dalam apa keadaan sekalipun jadikan taubat sebagai aktiviti kehidupan. Sebab tu doa balik dari musafir, walaupun kita nampak macam tak logik, pun tak ada kena-mengena, tapi Nabi nak ajak, ini sifat sebagai seorang Islam ni, kena sentiasa puji Allah, sentiasa usaha untuk jadi hamba, dan sentiasa minta ampun pada Allah. Maka kita sebut aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya, tentang 4 patah perkataan yang tak panjang pun, insya-Allah boleh kita amalkan bila kita balik dari musafir. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kedua, fi adab at-ta'amul ar-rifqu fi kulli syai. Hadis-hadis yang menceritakan tentang adab dan juga Nabi suruh kita berlemah lembut dalam segala urusan. Arif ni makna lemah lembut, sopan santun dalam segala urusan. Ada 3 buah hadis. Yang pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laha ya Aisyah urfuqi fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dan lahum ala babir rifqi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, riwayat dari Aisyah juga, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga daripada A'is ibn Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad
وكان والي العراق فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. Hadis sahih. 3 buah hadis. Yang pertama daripada Aisyah, Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Nabi suruh Aisyah ni bersikap lemah lembut. Sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi ahli sesebuah rumah itu, nescaya dia akan menunjukkan mereka kepada pintu-pintu lemah lembut. Nabi kata ke Aisyah, dalam hidup ni bersikap sopan santun, lemah lembut, tunjukkan kasih sayang dengan orang. Kerana Allah apabila dia nak kebaikan kepada satu-satu ahli rumah, dia akan pimpin, dia akan mudahkan untuk orang ni bersikap lemah lembut. Dia akan tunjuk jalan untuk orang ni bersikap sopan santun. Walaupun nampak macam benda simple, tapi benda yang kecil inilah diajak oleh Nabi. Kerana agama dia tidak akan terbina dengan benda besar terus. Dia kena bermula daripada benda-benda yang urusan kecil. Dalam kehidupan ni Nabi kata, bersikap lemah lembut, buat baik dengan orang. Allah Ta'ala bila dia nak pilih satu keluarga untuk jadi baik, dia akan pemudahkan untuk keluarga ni akan buat sikap lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Hadis yang kedua juga riwayat dari Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu bersifat lemah lembut, Alim, itu sifat Allah. Dan sukakan kelembutan. Dia memberikan kepada apa yang dibuat dengan lemah lembut, apa yang tidak diberikan kepada apa yang dibuat dengan kekerasan. Allah akan permudahkan urusan orang yang bersikap lemah lembut berbanding orang yang bersikap bengis, kerah. Al-unf ni makna bengis lah. Lawan kepada lemah lembut ni bengis, kerah, perongoi. Allah Ta'ala tak akan permudahkan urusan orang-orang yang macam ni. Kerana sifat tu bertentangan dengan sifat yang ada pada Allah, iaitulah Halim. Allah sifatnya lemah lembut dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersikap dengan kelembutan. Hadis yang ketiga, A'is ibn Amr meriwayatkan bahawa beliau datang berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad yang merupakan penguasa Iraq, gubernur di Iraq. Lalu Ubaidillah berkata kepadanya, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah orang yang bersifat keras. Sahabat dia kata apa? Aku pernah dengar Nabi sebut, bila jadi ketua, bila jadi pemimpin, yang paling tak bagus apabila dia bersifat keras. Maka janganlah engkau menjadi sebahagian dari mereka. Jadi kalau dapat ada kuasa untuk jadi pemimpin, ketua, tak kira di peringkat mana pun, elakkan dari bersikap keras dengan orang bawah dia. Elakkan bersikap keras, bukan tegas. Tegas kena, tapi keras sifat yang kira tak ada apa dia panggil, tak ada kelembutan, tak ada rahmah, tak ada, elakkan daripada bersikap tu. Tegas kena ada, tapi jangan keras, jangan sampai sikap yang menekan, jangan sampai terlibat dalam apa yang Nabi sebut di antara tanda-tanda ketua yang tak bagus apabila dia bersikap keras. Maka elakkan daripada tu, bersikaplah dengan sikap arif, iaitulah lemah lembut. Kata Imam As-Sawri tanya kepada sahabat-sahabat anak murid dia, atadru nama rifq wa huwa an tad'a al-umura mawadhi'aha ashiddata fi mawdhi'iha واللين في موضعه والسيف بموضعه والسوط في موضعه. Seperti mana direkodkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam As-Sawri, dia tanya, tahukah kalian apa itu lemah lembut? Apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut ni apa? Adakah lemah lembut tu duduk diam tak kata apa? Buatlah kemungkaran di hadapan dia pun dia tak peduli apa, sebab dia lemah lembut. Adakah macam tu? Kata Imam As-Sawri, maksud lemah lembut ialah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Kekerasan pada tempatnya, kelembutan pada tempatnya. Itu maksud lemah lembut. Maksud arif, sopan santun yang diminta ni apa? Letak sesuai pada tempat.
Tempat yang kena cakap lembut-lembut. Tempat yang perlu keras-keras. Macam maksiat berlaku depan mata, nak kena tunjukkan tak suka kat maksiat tu. Bukan kata apa yang buat salah pun tak apa lah, aku ni bersifat dengan lemah lembut, tak boleh. Kata Imam As-Sawri, lemah lembut ni letak sesuatu kena pada tempat. Kalau benda tu perlukan keras, keras. Kalau benda tu perlukan dengan kelembutan, lembut. Pedang pada tempatnya dan cambuk pada tempatnya. Ada ketika maknanya pedang, ada ketika kena guna. Ada ketika makna kena guna cara keras, cara tindakan. Ada ketika kena guna cara yang lebih hikmah, lebih sopan santun. Itu maksud arif. Itu maksud yang kata Allah suka kepada kelembutan tu macam tu. Iaitulah seseorang yang dia boleh meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Apabila tempat itu memerlukan dia bertindak tegas, maka dia akan tegas. Apabila tempat itu memerlukan dia lebih bersikap dengan lemah lembut, dia akan lemah lembut. Itu maksud ar-rifq yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, tajuk yang terakhir pagi ini iaitulah fi jima' adabil khair. Hadis-hadis yang menghimpunkan segala adab kebaikan. Jadi hadis ni kalau sebelum ni kita baca hadis cerita macam mana kita interaksi dengan binatang, cerita macam mana kita interaksi dengan budak-budak, macam mana cara kita nak tidur, macam mana cara kita nak makan. Hadis yang terakhir ni dia akan cerita segala kebaikan. Makna kalau kita nak jadi orang baik, kita pegang dengan hadis ni. Hadis ini cerita secara umum tentang maksud kebaikan. Ada 3 buah hadis yang selalu kita, ada 4 buah hadis yang kita dengar selalu hadis ni, cuba kita ulang balik. Riwayat dari Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi kata, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia ada 2 pilihan di depannya. Falyaqul khairan, cakap benda baik, atau liyasmut, ataupun diam. Kalau dia betul-betul orang beriman, dia ada 2 pilihan. Sama dia cakap benda baik, ataupun dia tak ada benda baik nak cakap, atau liyasmut, dia diam. Kalau dia tak ada benda baik nak cakap, dia cakap benda-benda, itu bukan orang beriman. Itu tak sempurna iman lagi. Yang kata sempurna iman, dia bercakap benda-benda baik, ataupun dia tak ada benda nak cakap benda baik, dia diam. Pilihan ada depan kita. Maka orang yang betul-betul beriman, sempurna iman, Nabi kata, buat 2 perkara ni. Sama ada dia cakap benda baik ataupun dia diam. Daripada perkara yang dia tak tahu nak cakap apa, tak ada benda nak cakap. Kalau dia cakap membawa kepada keburukan, lebih baik dia diam. Yang kedua, di antara hadis yang berbentuk, hadis ini cerita macam mana, dia berbentuk kaedah umum, kaedah dalam kehidupan kita ni. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara kebaikan orang Islam itu, di antara kebaikan seseorang itu dalam beragama, ialah dia meninggalkan apa-apa perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Di antara kebaikan seseorang yang beragama ni apa? Perkara tu tak ada hubung kait dengan dia pun, kalau dia tak campur tangan pun tak apa, dia tinggalkan benda. Dia tinggalkan benda. Benda tu melibatkan orang lain. Dia tak ada ni pun. Dia meninggalkan benda-benda yang tak ada bersangkut paut dengan diri dia. Ini di antara tanda kebaikan orang dalam beragama. Yang ketiga, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, awsini ya Rasulullah, beri wasiat kat aku. Pesan, apa pesan yang Tuan nak bagi kat aku? Qala la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Pesan Nabi ringkas. Sahabat ni meminta pesanan, satu wasiat. Dan menjadi kebiasaan sahabat-sahabat, mereka akan jumpa Nabi minta pesan, minta nasihat, minta wasiat. Sahabat ni pun samalah. Nabi pesan kat dia, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang lagi, ya Rasulullah, nasihat aku. Dia tanya lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Nasihat Nabi dia ringkas. Jangan marah.
hilangkan sifat marah, hilangkan sifat panas baran dan sebagainya. Nabi jawab pada sahabat ni sesuai dengan keadaan penanya. Dan Nabi tengok dia ni jenis panas baran, jenis perongoi. Nabi pesan kat dia, la taghdab, jangan marah. Dia tanya sampai 3-4 kali, tetap jawapan Nabi yang sama, la taghdab, jangan marah. Hidup ni bila tak ada marah, yalah marah kena ada pada ketika dia. Tapi kalau jadi orang yang tenang, jadi orang yang aman, dada lapang, sebab kita tak ada dendam dengan siapa-siapa. Tapi kalau hidup ni sentiasa duk rasa marah kat kawan tu, marah kat kawan ni, tak puas hati kat sana, tak puas, jadi pada ketika itu kita akan sempit dada, kehidupan kita hilang ketenangan. Yang terakhir, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Nabi kata, tidak beriman seseorang kamu, maknanya tak sempurna iman, sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti mana apa yang kamu kasih terhadap diri kamu. Kamu suka apa kat diri kamu, macam tu juga kamu suka kat orang lain. Boleh sampai peringkat tu, capai keimanan yang sempurna. Kita tak suka benda tu kena kat kita, kita juga tak suka benda tu kena kat orang lain. Kita suka benda tu dapat kat kita, kita juga suka orang tu dapat benda yang kita dapat. Boleh rasa berkasih sayang sesama Muslim, sesama mukmin sampai ke peringkat yang macam tu. Nabi isytiharkan orang tu capai tahap keimanan yang tinggi. Boleh ada sikap kasih sayang, saling hormat menghormati, saling rasa lengkap melengkapi, saling tolong menolongi. Pada ketika itu kehidupan akan jadi lebih rapat, kehidupan akan jadi lebih teratur, dan pada ketika itu masing-masing akan dapat satu gelaran yang disebut sebagai mukmin, orang beriman yang sempurna keimanannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, 4 hadis tadi merupakan kaedah umum terhadap kesempurnaan iman dan juga etika kehidupan kita dalam seorang mukmin. Iaitulah Nabi sebut yang pertama, orang beriman dia cakap benda baik ataupun dia diam. Yang kedua, orang beriman dia tak akan peduli benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia. Yang ketiga, antara sikap orang beriman ni apa? Kawai diri, jangan sampai bersikap marah dan tuhala. Dan yang keempat, antara sikap orang beriman ialah kasih kepada saudara yang beriman dia seperti mana dia sayang kat diri dia. Dan dia suka orang beriman dapat benda yang dia dapat. Dia tak suka apa kepada diri dia kena sesuatu perkara, demikian dia tak suka kepada orang lain. 4 hadis yang berbentuk kaedah umum, yang berbentuk adab, tata cara kehidupan dalam beragama. InsyaAllah kalau kita boleh buat benda-benda ni, walaupun kecil, dia akan melahirkan kita jadi orang yang beriman, dan masyarakat kita akan jadi masyarakat yang sejahtera insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsi sebuah sikit daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara kehidupan dalam beragama ni memberikan manfaat dan kebaikan pada kita bersama insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.